Selamat pagi kepada semua murid tingkatan 4. Okey, cikgu nak teruskan PDPR kita hari ini dengan memberi contoh fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ya. Okey. Video sebelum ini cikgu dah ajar macam mana buat mengenal pasti apakah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, cikgu dah ajar, kamu boleh ulang video tu. Siapa yang terlepas, kamu boleh ulang video tu. Itulah. Okey, hari ini kita nak buat latihan. Hari ini buat latihan untuk melihat kena pasti sama ada persamaan kuadratik tersebut adalah satu pemboleh ubah ataupun bukan. Okey. Mari kita lihat. Okey, di sini. Kita tengok. Dia ada dua 3x kuasa 2 dan ini tiada x. Dia adalah satu x sahaja. Maksudnya satu pemboleh ubah saja. Dia tak ada y. Jadi ini adalah ya pemboleh ubah. Okey, untuk nombor 2 ni, dia adalah satu pemboleh ubah ke tidak? Ya ataupun bukan? Okey, seperti lihat. Dia ada satu x sahaja. Okey, x kuasa 2. Ya, ini adalah satu pemboleh ubah. Yang ni satu pemboleh ubah ke tidak? M kuasa 2. Yes, ini adalah satu pemboleh ubah juga. Okey, yang ni kita lihat. Sini ada P, ini ada Q. Jadi dia adalah bukan pemboleh ubah, sebab dia ada dua pemboleh ubah. Dia ada P, dia ada Q. Kita tak nak yang ni. Okey. Tengok yang bawah ni. Yang bawah ni. Okey, kita sambung untuk nombor 5 ni. Okey, kita tengok bentuk ni. Dia adalah satu pemboleh ubah ke tidak? Okey. Cara kita nak melihat dia adalah kita cuba masukkan A X ataupun A Y kuasa 2 tambah B Y tambah C. Jadi yang ni kita cuba ringkaskan dia. 3 Y kuasa 2 bagi Y kuasa 2, 5 Y bagi Y kuasa 2 tolak 3 bagi Y kuasa 2. Kalau Y kuasa 2 bagi dengan Y kuasa 2, jadi potong, tinggal 3. Yang ni akan jadi berapa? Dia akan jadi, okey, yang ini dia akan jadi 1 per. Jadi 1 per ni adalah negatif. Maksudnya 5 Y 1 per 2 tolak 3 Y negatif kuasa 2. Yang ini adalah 3 tambah. Jadi kita lihat di sini. Lihat di sini. Ini ada negatif, ini ada 1 per 2. Jadi ini bukan persamaan kuadratik satu pemboleh ubah. Kita tak nak macam ni. Dia mesti ikut format ini. Okey, ikut format ni baru betul. Kita sambung yang nombor 6 ni, darab. Darab masuk, darab masuk. Darab masuk, darab masuk. Ini akan jadi 9x darab sama dengan 6 darab 3 kuasa 2 tolak 2x. Kita susun semula ikut format ni tadi. Kita susun semula. Jadi 3x kuasa 2 tambah 7x tolak 6. Jadi ini betul lah ni. Ini betul ikut format yang ni, dia ikut format yang ni. Jadi A dia adalah 3, B dia adalah 7, C dia adalah negatif 6. Yes, ini betul. Okey, ini adalah persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. Okey, latihan kedua, lengkapkan jadual nilai untuk setiap fungsi kuadratik berikut. Plot graf fungsi kuadratik dinyatakan. Okey, nombor 1 dia suruh dalam soalan ni dia minta bentukkan graf. Kedua ni titik minimum atau titik
maksimum. Ini adalah titik minimum. Kalau macam ni adalah titik kalau macam ni adalah titik maksimum. Okey, persamaan faksi simetri bagi graf. Okey, persamaan faksi simetri bagi graf di tengah-tengah dia, Okey, kita tengok contoh ni. Okey, contoh yang diberi adalah fx sama dengan ini masuk yang fungsi ya, fungsi. Jadi x kuasa 2 tolak 6x tambah 11. Okey. Let's say ini belum ada nilai. Sebelum dia table ni belum ada nilai, kita menggunakan table ni belum ada nilai untuk yang fx. Kita tak tahu berapa nilai dia. Diberi nilai x. Ini adalah nilai x diberi. Okey. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi menggunakan graf yang diberi, kita plot graf tu. Ini adalah x, ini adalah fx. Okey, bukan y ya. Okey. Ini dipanggil titik. Ini panggil titik tengah. Titik minimum. Titik minimum. Bersamaan dengan berapa ni? Y berapa? Titik minimum dia adalah 3, 2. Simetri mesti di tengah-tengah. Okey, berselari dengan yang titik minimum tu. Sebab itulah x sama dengan 3. Okey? Itu adalah contoh. Contoh ni tolong salin. Kita akan buat latihan yang lebih banyak lagi mengenai graf fungsi ni nanti. Murid-murid diminta salin nota ni. Untuk yang ni, okey, untuk yang ni cuba kamu tengok, nanti fx ni semua kosong kan? Semua kosong. Kita cari nilai dia pakai persamaan yang ini. Jadi untuk fx ni, kalau kira manual dia adalah fx secara manual kira secara manual. X ni, yang ada x ni kita gantikan dia dengan nombor negatif 8. Cikgu buat bracket dulu. Tambah 13. Jadi ini adalah negatif 8. Ini negatif 8. Okey. Jawapan dia adalah berapa? 13. Jadi bila kamu buat dalam calculator pun sama juga. Bila kamu buat dalam calculator, buat siap-siap kurungan ya. 8 kuasa 2 tambah 8 darab negatif 8 tambah 13. Okey, buat macam ni. Okey, nampak? Buat macam ni. Okey, kita nampak yang tu. Jadi kamu dah dapat yang ni sama dengan 13. Okey, untuk yang 6 tu pula, kamu hanya edit saja. Edit ni, tekan ni. Tekan yang ni. Okey, kamu tekan yang ni. Nombor berapa? Untuk yang nombor 2 ni berapa? 6, okey. Negatif 6. Pilih negatif 6. Jadi kamu tak payah type satu-satu lagi. Kamu just edit yang dalam kurungan tu saja. Dapat berapa? 1. Okey, dapat 1. Okey. Cuba tekan calculator. Cuba pause video ni dan kamu buat sama-sama dengan cikgu. Pause video ni sebelum cikgu bagi jawapan. Kamu pause videonya dulu dan kamu buat latihan kendirilah. Okey, cikgu akan bagi jawapan selepas tu. Okey, semua murid dah dapat jawapan ya? Okey. Double check jawapan kamu. Tengok sama tak dengan cikgu punya. 13, 1, negatif 2, negatif 3, negatif 2, 1, 6, 13, 22, 33 dan 46. Okey. Selepas kamu dapat
selepas kamu dapat table ni, lengkapkan jadual ni, okey, baru kamu plot graf. Okey, plot graf. Pakai kertas graf lah. Pakai kertas graf. Okey, jarak dia adalah 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X. Okey, dan 2 cm kepada 10 unit paksi Y. Okey, jadi kamu plotkan satu-satu. Plotkan satu-satu. Contohnya yang ni. Negatif 8 sama dengan 13. Okey, ini kurang sinilah. Okey, sini. Murid-murid boleh pause video ni dan buat sendiri di kertas graf. Okey. Cikgu akan bagi jawapan kemudian. Okey, semua dah dapat titik yang cikgu ni lukis sama tak dengan cikgu punya? Semua dah buat dalam kertas graf sendiri. Okey. Sekarang cikgu nak plotkan graf ni dalam bentuk yang smooth lah. Jadi kamu boleh pakai pembaris fleksibel untuk buat lengkupkan graf ini lebih tepat lagi, lebih licin lagi. Cikgu tak nak kamu buat double line macam ni. Contohnya macam ni. Ini double line panggilnya. Ini banyak-banyak kali macam ni. Cikgu tak nak macam ni. Dia smooth je, dia macam ni je. Okey? Mesti kena pada semua titik. Lebih kurang macam tu lah. Okey, kita buat sekali lagi. Betul tak? Kalau kamu pakai pembaris flexible curve tu lebih tepat lagi. Okey, dah dapat. Okey. Jadi titik di manakah titik paling minimum? Titik minimum dia adalah berapa? Tengok yang ni. Okey, tengok yang ni. Titik minimum dia. Titik minimum dia adalah sini. Okey. Tengok ni berapa ni? Negatif 4 ni. Ini adalah titik minimum. Titik minimum bersama dengan negatif 4, negatif 3. Ini adalah titik minimum. Simetri. Kita cari persamaan paksi simetri. Okey, persamaan paksi simetri adalah sama dengan di bawah ni. Kamu pakai pembaris, cikgu pakai touch yang pensel iPad ni, dia boleh lari sebab dia licin ni. Okey, ini adalah X sama dengan negatif 4. Itu adalah jawapan dia. Okey, kamu buat dalam latihan kamu. Okey, lepas tu hantar kepada cikgu lah. Okey, kamu boleh pause video ni dan kamu salin yang ni. Salin nombor 2 ni, latihan nombor 2, salin buat dalam kertas graf. Yang ni buat dalam kertas graf. Apa yang kamu nak cari adalah plot graf, bentuk dia. Yang pertama adalah kamu cari bentuk. Bentuk apa dia ni? Bentuk senyum ke bentuk sedih? Okey. Yang kedua kamu cari minimum, titik minimum atau titik maksimum. Cari ya. Yang ketiga, kamu cari paksi simetri. Okey, cari satu persatu. Okey, ini kena isi ikut cara cikgu tekan kalkulator tadi. Kamu tak payah padam semua sekali, lepas tu kamu tekan semua sekali, lambat. Kamu cuma edit yang bahagian X ni saja, bahagian X ni saja. Kalau tak faham, kamu boleh tengok video cikgu yang tadi tu, lepas tu pause video tu macam mana cikgu buat. Okey. Yang ni salin. Soalan nombor 3 ni pun salin dan buat, salin dan buat. Hantar. Cikgu bagi masa seminggu untuk kamu buat. Ada 4 soalan. Okey, ada 4 soalan. Buat, lepas tu
sambungkan bentuk dia, bentuk sedih ke, bentuk senyum ke, buat. Okey. Saya gunakan bersalin semua sekali. Buat graf ni dalam kertas graf. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih murid-murid.